Terima kasih yang pertama kerana saya untuk bersama membahaskan rang undang-undang untuk meminta tahap cipta 1987. Saya mulakan dengan ayat Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang menurunkan Al-Quran dan dialah yang menjaganya. So dalam konteks ini, bila kita bercakap tentang hak cipta, kita bercakap tentang intellectual property nizam, kita bercakap tentang apa yang dihasilkan ataupun dikeluarkan daripada pemikiran. Dan sesungguhnya perkara ini amat sukar untuk kita jaga dan kawal selia, melainkan perlu ada satu mekanisme yang benar-benar dijaga dan dihormati. Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala. Apapun percubaan untuk mengubah atau meminda, insya-Allah akan tetap gagal sampai hari kiamat. Tetapi dalam konteks hari ini, bila kita membincangkan tentang hak cipta, penciptaan ataupun sebarang maklumat ataupun ciptaan gubahan yang dibuat oleh mana-mana individu, sebenarnya ianya amat sukar kerana ianya bukan berbentuk barang. Mungkin lebih senang kalau kita lihat berbentuk produk. Kalau produk itu patternnya dapat kita pegang, tetapi hak cipta yang berbentuk ciptaan dari sudut, sebagai contohnya tadi disebut tentang lagu, tentang buku, perkataan ini susah untuk kita buktikan kerana ianya bukan dalam bentuk yang boleh kita kesan, yang mana satu asal, yang tinggi, yang baru dicipta. So dalam konteks ini, saya ingin bertanya kepada pihak kerajaan, bila mana dia buat penggunaan kepada section 3B yang memasukkan secara spesifik bahawa perkara itu termasuklah ucapan politik dan politik atau ucapan yang diberikan dalam perjalanan prosedur undang-undang dan terjemahan rasminya. Apakah rasionalnya dimasukkan perkataan ini? Kerana kita lihat sebelum ini mungkin tak spesifik seperti ini, tapi dalam konteks ini, adakah ini termasuk tentang handset parlimen atau apakah yang rasional yang dibuat dalam perkara ini? Adakah mungkin kerana ini terdapat banyak lagi satira ataupun ucapan-ucapan ataupun kartun-kartun ataupun yang dicipta berkaitan dengan politik yang mungkin boleh menggugat kesejahteraan negara. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan jenayah cyber ataupun jenayah dari sudut pelanggaran hak cipta bila mana orang mengambil atau membeli yang tidak sah. Tadi saya bersetuju dengan pandangan yang dilakukan oleh senator bahawa perkara ini kalau nak beli yang asal dalam semua hal, terutama berkaitan komputer, mahal. Tetapi dari sudut undang-undang, dari sudut penyiaran, dari sudut pengiklanan, bahawa perkara ini tidak boleh dibuat kerana ini adalah satu dosa, kerana kita mengambil hak orang lain, dan perkara dosa ini tidak diterangkan dengan cara yang meluas kerana kita rasa kerana tak nampak benda yang dicuri secara zat. Maknanya kalau nampak curi macam curi buku sebiji kita nampak, tapi dicuri hak cipta tak nampak. Dan berkaitan dengan isu ini, saya tanya pada pihak kerajaan, setakat ini bagaimanakah perkara ini dijaga? Sebagai contohnya, sebagai katakanlah seorang penulis meninggal, dia mempunyai 5 orang anak. Siapakah yang akan mengetahui hak cipta yang telah pun didaftarkan oleh dia, oleh ayahnya sebelum meninggal itu, boleh didapat royalti sehingga 50 tahun. Jadi kalau sekarang ini, kalau untuk pinjaman perumahan ataupun pinjaman, kita ada sikris, kita ada sitos yang akan menyaring dan punya data keseluruhan maklumat. So dalam kes ini, adakah sebagai peguam, sekiranya mengalihkan mana-mana LA petition untuk orang mati, kita boleh juga sampai hantar kepada sikris sitos negara, kita juga perlu hantar kepada jabatan ini ataupun kementerian ini yang menjaga ini untuk kita tahu sama ada yang hidup ni pernah mencipta sesuatu atau mempatenkan sesuatu agar hak anak mereka dan cucu mereka ini yang berhak kepada royalti sehingga 50 tahun ini dapat kita pertahankan dan dapat kita kutip. Kalaulah itu ada, saya nak tanya sehingga hari ini, berapa banyakkah tuntutan yang telah dibuat berkaitan dengan perkara ini, dan adakah perkara ini kalau tak dituntut oleh keluarga si mati termasuk dalam hak-hak di bawah wang yang tak dituntut, yang disimpan oleh pihak kerajaan, ataupun mereka punya badan yang lain pula yang menyimpan royalti, ataupun mereka sehingga ini, katakanlah kita luluskan pada hari ini, besok mana-mana ahli keluarga atau pewaris si mati boleh mengemukakan kepada pihak kementerian bagi mendapatkan data dan boleh memulakan tindakan undang-undang untuk mendapatkan hak ganti rugi ataupun remedi atau tuntutan kepada royalti kepada mana-mana syarikat yang mungkin telah menggunakan apa-apa idea si mati sebelum si mati meninggal dunia. Begitu juga bila disebut tentang royalti, bercakap tentang royalti, bercakap tentang hak cipta, bercakap tentang perkara-perkara yang tulisan ini, kita melihat masyarakat kita masih lagi di bawah persepsi lama.
persepsi bahawa kalau benda tu nampak, kita boleh bayar mahal. Tetapi kalau benda tu kita nampak macam pendek, sebagai contohnya, melibatkan tentang agreement, perjanjian 4 muka surat, charge-nya 18,000. Bagi pandangan awam, ini hanyalah copy paste. Kenapa nak perlu charge mahal? Tetapi nak menghasilkan 4 muka surat ini bukanlah sesenang yang kita nampak. Ya? So dalam konteks ini, bagaimana pembudayaan tentang hak rasa hormat kepada pencipta ini, pengeluar ini, penerbit ini ataupun penggubah ini harus dimainkan oleh pihak kerajaan. Kita lihat dalam kes melibatkan Harry Potter, dia dapat, penulisnya dapat banyak sekali royalti kerana apa? Paparan di media, penjagaan di sudut hak cipta ini dimainkan secara meluas. Semua orang nak naskah asal dan masing-masing berasa begitu terhutang budi kerana dia dikenali. Bukan Harry Potter dikenali, tapi penulis itu dikenali. So dalam konteks ini, bagaimana di samping mempopularkan artis, mempopularkan pelakon, mempopularkan penyanyi, pihak kerajaan perlu mengambil langkah mempopularkan penulis, mempopularkan pencipta lirik, mempopularkan pencipta skrip sebagai satu identiti yang perlu dihormati dan dia kena bertanggungjawab atas apa yang dipopularkan. Dan saya nak tanya, bila pula mula dan akhirnya Limitation Act ataupun limitation kepada sebarang tuntutan? Sekiranya mereka tidak pernah daftar, bila mereka patut daftar, dan kalau mereka dah daftar, tiba-tiba ada orang lain dulu daftar atas nama dia, di sini dari segi fraud, dari segi tipu itu, kalau untuk tanah dia ada 12 tahun indivisible title, tapi untuk melibatkan hak cipta ini ada tak tempoh masa? Maknanya dalam tempoh 12 tahun, katakanlah dia tak pernah klaim bahawa itu adalah lagu yang dicipta, adakah sekarang dia boleh buat ataupun memang tidak ada limit? Berkenaan dengan di bawah seksyen 26A C, pindaan kepada daftar hak cipta, mana-mana pihak yang berkepentingan boleh memohon kepada mahkamah untuk mendapatkan perintah untuk meminda. Sekiranya dibuat, kalau dibuat pindaan tanpa ada perintah mahkamah, bagaimana perkara ini boleh diperbetulkan? Sebab saya rasa kadang-kadang kalau benda ni, kalau untuk syarikat yang besar adalah orang yang akan perhatikan, tapi dalam konteks orang yang biasa, bagaimana perkara ini? Adakah semua benda ini mesti melalui mahkamah sebelum dibuat sebarang pindaan? Dan berkaitan juga, bila kita melihat hak cipta ini, dia melibatkan orang ramai, melibatkan individu, melibatkan SME. Untuk kita bina satu syarikat atau buat satu syarikat, dia ada company secretary yang akan papar semua, yang akan buat kerja bagi pihak pembeli syarikat ataupun yang nak buat syarikat. Tapi untuk kes yang melibatkan hak cipta, adakah di sana ada orang yang mahir ataupun boleh dipanggil sebagai pengurus yang boleh melakukan semua kerja ini? Maknanya pencipta tadi tak perlu turun naik sampai selesai, dia ada orang yang spesifik. Sebab saya rasa kalau ada orang yang macam tu lebih senang. Maknanya pengurus profesional yang boleh, yang kita bersifatkan seolah-olahnya company secretary yang boleh menguruskan dan memastikan kelancaran pendaftaran hak cipta. Kerana saya rasa ramai orang hari ini ambil sikap tak nak daftar kerana tak nak susah. Mereka cipta lagu, okey, dapat duit, royalty habis. Tapi dari segi penjagaan, kerana dari segi pattern ke semua, sebab perkara ini mungkin ambil masa. Jadi saya nak tanya, adakah di sana terdapat orang yang sebegitu? Dan kalau belum ada, saya cadangkan kepada pihak kementerian, sama ada diwujudkan dalam agensi ataupun digalakkan kepada mana-mana kumpulan supaya dapat orang sedemikian. Ini akan menggalakkan dengan sendirinya lebih ramai orang mendaftar, sama ada untuk hak cipta ataupun paten, iaitu dari sudut pengurusan ataupun aliran untuk pendaftaran IP bagi individu yang mendaftar kali pertama. Ini perlu dipermudahkan dan ada orang yang bertanggungjawab supaya perkara ini senang. Kemudian bila kita sebut tentang hak cipta juga, walaupun ini mungkin bukan di bawah kementerian ini, saya nak tanya juga, adakah kerajaan mempunyai polisi sekiranya mana-mana produk yang ataupun ciptaan yang nak didaftarkan di bawah hak cipta ini, dia mesti mempunyai identiti Malaysia dari segi jati diri dan identiti negara. Kalaulah kata ada mana-mana produk yang kita ekspor keluar negara, adakah diwajibkan dalam syarat untuk kita ekspor tadi mesti mempunyai sertifikat ataupun lesen untuk hak cipta ataupun paten sebagai surat beranak kepada apa yang kita nak buat? Dan mungkin dia akan bawa dia punya medical report, itu surat beranak tentang kesihatan ataupun
kebagusan perkara tersebut mesti dimasukkan sekali. Jadi kalau belum ada, saya nak cadangkan kepada pihak kerajaan untuk memasukkan sekali. Bila nak ekspor mesti ada pattern, kerana kita difahamkan daripada bacaan dalam akhbar ada beberapa penemuan ataupun herba yang telah diekspor keluar, kita tak pernah pattern, tiba-tiba negara lain ambil dan patternkan. Jadi ini satu kerugian kepada negara, kerana bila mereka dah pattern, mereka dah daftar di peringkat antarabangsa, kita dah kehilangan hak untuk patternkan. Jadi kalau belum dibuat, saya cadangkan kepada pihak kerajaan untuk mewajibkan dan dipermudahkan untuk memastikan semua benda yang nak diekspor, sama ada berbentuk maya atau berbentuk lagu atau berbentuk ciptaan biasa, mestilah mempunyai surat surat IP lah, maknanya pattern dari segi sertifikat tadi. Kemudian berkenaan dengan sehingga kini berapa banyakkah kes-kes yang melibatkan pattern ini telah dirujuk ke mahkamah, dan berapakah jumlah tuntutan yang telah diperolehi, dan bagaimanakah sebab kita tengok sini dia punya bayaran kalau tipu pun lebih kurang dalam 10,000 saja. Jadi ini saya rasa cukup kecil dalam dunia ini. Jadi saya nak tanya, kenapakah tidak dibuat satu hukuman yang berbentuk deterrent yang lebih tinggi jumlahnya supaya menghalang orang daripada berbuat perkara yang demikian. Kemudian berkenaan dengan kanak-kanak, sekarang ini kanak-kanak ramai juga yang mempunyai idea yang menarik, dan kemungkinan idea dia tadi dipatenkan ataupun diletakkan di bawah hak cipta. So dalam konteks ini, siapakah yang diberi tanggungjawab untuk mendaftarkan ciptaan ataupun hak cipta kanak-kanak tadi? Adakah ibu bapanya, dan sekiranya didaftarkan, pemegang amanahnya bagaimana bentuk, supaya saya cadangkan dalam kes ini diwujudkan satu unit melibatkan juana ini, melibatkan kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, supaya semua ciptaan-ciptaan di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan mungkin juga tadika diletak di bawah seorang pegawai yang jaga. Sebab kalau ini berusia 50 tahun, dia punya lama tu, kalau kanak-kanak tadi kita tak jaga, tak kontrol daripada peringkat awal, tak dilindungi, kemungkinan besar, satu, dia tak daftar, yang kedua, tak ada orang jaga, yang ketiga, bila dia cukup 18 tahun, dia takkan minta. Jadi kalau boleh ada seorang yang bertanggungjawab tentang melibatkan hak kanak-kanak, kerana hari ini kita ramai juga kanak-kanak yang berbakat. Dan berapa kes yang telah pun dikendalikan oleh pihak kementerian yang membawa kes kita ini ke peringkat antarabangsa untuk kita lindungi sebarang hak cipta melibatkan warga Malaysia. Dan saya juga tengok dalam akta ini menyebut tentang teknologi fana. Saya tak faham apa teknologi fana ni. Kalau boleh minta Menteri jelaskan apa maksud teknologi fana ni. Dan hari ini saya juga nak tanya tentang berapakah had insurance yang minima yang dikenakan kepada mana-mana IP yang telah didaftarkan dengan kementerian, dan adakah syarikat takaful, mana-mana syarikat takaful yang bersedia untuk menginsurenskan mana-mana patent ataupun hak cipta yang telah didaftarkan dengan kementerian. Kerana kita faham kalau sebut insurans ni memang insurans konvensional, ada tak syarikat takaful yang memberikan khidmat sedemikian. Berkenaan dengan Seksyen 28 disebut tentang ganti rugi statutory. Banyak tempat dah disebut tentang ganti rugi statutory. Saya nak tanya, apakah maksud ganti rugi statutory? Adakah ini bermaksud had untuk ganti rugi ini ditentukan oleh kementerian, bukan oleh mahkamah, ataupun apa maksud dengan ganti rugi statutory? Kerana kita lihat dalam kes-kes dalam akta-akta lain tak disebut dengan jelas tentang ganti rugi statutory. Dan berkenaan dengan hari ini, saya tanya dalam kebetulan ini kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Pelajaran. Apa yang dapat yang berhormat simpulkan dalam 2 minit lagi? Okay. Yang menyatakan bahawa sehingga kini tidak ada pihak yang menyaring atau mengesahkan piawaian untuk penulisan buku latihan yang diberikan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi kalau ini tidak ada, agensi manakah yang sepatutnya? Di Kementerian Pelajaran tak ada, adakah berada di kementerian ini yang berhak untuk menyaring kandungan kesahihan buku-buku ataupun ciptaan buku-buku yang ditulis oleh penulis untuk kegunaan pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah? Dan yang terakhir di bawah Seksyen 43 disebut tentang ganti rugi 10,000 dikenakan. Saya nak tanya berkenaan dengan kes yang berulang. Sekiranya kes itu berulang, adakah tetap hukumannya akan kena 10,000 atau akan dibawa atau dilebihkan? Kerana dalam akta lain kita lihat untuk kesalahan pertama lain, kesalahan kedua lain, dan begitu juga dengan fee. Di sebelah sini ada fee yang kena bayar. Saya nak tanya dia punya skala fee.
berapa skala fee yang dikenakan oleh pihak kerajaan, kerana untuk peguam dia ada fee tertentu. Untuk arkitek juga mungkin ada fee tertentu. Jadi untuk hak cipta ini, bagaimanakah pengiraan ataupun fee ini boleh dikenakan oleh pihak kerajaan kepada pihak yang nak mendaftar, kerana keseluruhan prosedur dan fee ini sebenarnya akan menggalakkan sama ada orang itu akan mendaftar ataupun tidak hak cipta mereka di peringkat kerajaan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Haji Mumtaz.